Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Singapura, yang mana Malaysia seri 2 sama dalam saingan Sukan C. Gol dijaringkan oleh Luqman Hakim dan juga Faiz Amir. Dengan seri ini, Malaysia sebenarnya dah layak ke peringkat semifinal. Namun begitu, mereka perlu menang lawan dengan Kemboja nanti supaya memastikan yang mereka menjadi juara kumpulan dan tidak bertemu dengan Vietnam dalam saingan semifinal. Sebab apa? Sebab Vietnam memang solid timah dalam saingan Sukan C kali ini. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Yang mana ulasan perlawanan saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia. Apakah yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia pada perlawanan ini? Yang pertama yang boleh saya puji, kita boleh lihatlah bagaimana pada first half mereka banyak melakukan pressing awal kepada pemain-pemain Singapura ketika pemain-pemain Singapura pegang bola dan ketika pemain Singapura cuba build up daripada bawah. Dan hasilnya, hasil pressing awal ataupun tekanan awal yang diberikan oleh pemain Malaysia ke atas pemain Singapura yang suka build up daripada bawah, mereka berjaya untuk merampas bola dan menjaringkan gol pertama melalui Luqman Hakim. Dan benda tu memang boleh dipuji lah tentang pasukan Malaysia. Itu perkara pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia. Yang kedua, apa yang boleh saya puji juga adalah tentang peranan Mukairi Ajmal yang bertindak sebagai playmaker untuk pasukan Malaysia di bahagian tengah. Banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Mukairi Ajmal di bahagian tengah dengan melakukan shot passing dan sebagainya, berjaya untuk mencipta gerakan yang membuahkan percubaan yang berbahaya ke arah gawang Singapura. Tetapi sayang, daripada segi execution ataupun dari segi penyudahnya, pasukan Malaysia masih lagi tercari-cari the best solution untuk masalah ini ataupun jalan penyelesaian untuk masalah penyudah mereka. Sebab mereka ada peluang yang agak banyak ketika first half semalam, tetapi gagal dimanfaatkan dengan mereka gagal menyudahkan peluang tersebut dengan baik. Berapa gerakan-gerakan berbahaya dilakukan, tetapi sayang, penyudah masih lagi menjadi tanda tanya kepada attacking third ataupun barisan serangan pasukan Malaysia sepanjang saingan Sukan C. Bukan perlawanan ini sahaja, perlawanan menentang Laos, perlawanan menentang Thailand pun menjadi persoalan. Apa yang terjadi kepada barisan serangan pasukan Malaysia, terutamanya in term of penyudah, education, idea, gerakan dah menjadi, tetapi penyudah itu masih lagi menjadi tanda tanya dan masih lagi belum menemui jawapan. Itu yang kedua yang boleh saya puji dan boleh saya komen untuk pasukan Malaysia. Yang ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia, terutamanya di first half lah, iaitu wingback Malaysia, Safwan Mazlan di bahagian kiri dan juga Quinton Chan di bahagian kanan. Mereka berdua sebenarnya bermain dengan sangat baik. Kalau kita lihat kelebihan yang ada pada Quinton di bahagian kanan adalah bukan sahaja daripada segi overlapping, tetapi daripada long passing accuracy, yang mana Quinton ni mempunyai passing jarak jauh yang agak tepat dan agak accurate ke bahagian hadapan, dan dia punya crossing pun agak tepat kepada kepala target man. Tetapi menjadi persoalan kembali, macam saya cakap tadi, penyudah, orang yang menyambut hantaran tersebut gagal untuk memanfaatkan peluang ataupun hantaran yang dilakukan oleh Quinton. Manakala untuk Safwan Mazlan, beliau adalah typical player yang sering buat overlapping dan juga cut in ataupun selalu masuk ke dalam kotak penalti, sama ada untuk melakukan percubaan ataupun untuk melakukan cutback bagi mencari target man. Tetapi kelemahan Safwan Mazlan pula adalah daripada segi accurate passing dan juga power, yang mana banyak overlapping yang dilakukan oleh Safwan Mazlan berjaya untuk masuk ke dalam kotak penalti dan melakukan cut-in dan sebagainya, tetapi hantaran tak akhir kepada pemain ataupun target man pasukan Malaysia. Kadang-kadang hantaran yang dilakukan oleh Safwan Mazlan tersebut agak terlalu perlahan dan berjaya di-intercept dengan mudah. Jadi senang cerita, untuk pasukan Malaysia punya kelemahan untuk bahagian tengah dan juga wingback ni, mereka punya hantaran-hantaran masih lagi lemah dan senang dibaca dan mudah untuk di-intercept oleh pihak lawan, terutamanya hantaran dari segi cutback dan juga true passing ke hadapan. Yang tu yang Malaysia perlu improve untuk memastikan yang gerakan mereka lebih teratur untuk the next game. Dan seterusnya, apa yang boleh saya komen untuk pasukan Malaysia adalah daripada benda yang boleh saya puji adalah semangat, spirit, yang mana semalam mereka menunjukkan passion, yang mereka masih lagi membuktikan yang mereka tak mau nak kalah pada game tersebut dan berjaya untuk menjaringkan gol melalui minit akhir, melalui Faiz Amir, iaitu melalui sepakan penjuru. Jadi benda tu yang saya suka, nampak mereka punya semangat, yang mereka willing to fight, dan sehingga minit-minit akhir perlawanan untuk memastikan yang mereka tidak berputih mata dalam perlawanan semalam, dan mereka berani attack, mereka tunjukkan semangat, mereka nak comeback dan mereka berjaya untuk menjaringkan
dengan gol penyamaan. Walaupun bukan gol kemenangan, tetapi gol penyamaan, benda itu telah melegakan seluruh hati peminat bola sepak Malaysia. Dan yang terakhir, yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia adalah tentang bahagian pertahanan. Defense department Malaysia sebenarnya agak solid dan sukar ditembusi. Tetapi yang menjadi masalah kepada defense department pasukan Malaysia ni adalah sepanjang 3 game, kebanyakan gol yang mereka lepaskan adalah daripada kesalahan mereka daripada luar kotak penalti, yang mana mereka terlalu memberi ruang kepada pemain-pemain serangan pasukan lawan untuk melakukan percubaan yang berbahaya ke arah gawang mereka dan mereka ball watching. Jadi mereka perlu improve kan, kerana setiap game bolos pun menjadi masalah lah. Sebab semalam gol pertama tu memang tak boleh nak kata apa, memang gol tu lawa. Gol kedua akibat daripada kesilapan mereka sendiri, sama seperti lawan Thailand, sama seperti lawan Laos dan sebagainya. Ada beberapa kali mereka buat mistake macam tu, menyebabkan barisan pertahanan kita dibolosi oleh pasukan lawan. Jadi itu mereka perlu perbaiki. Untuk defense department, mereka perlu lebih disiplin, mereka perlu lebih tenang, mereka perlu lebih fokus dalam 90 minit perlawanan. Dan ada satu lagi benda yang boleh saya katakan saya nak puji tentang Malaysia, iaitu dengan kemasukan Syafiq Ismail. Syafiq Ismail masuk, Asfar Fikri masuk, boleh saya katakan wing kanan, wing kiri hidup. Syafiq Ismail menunjukkan yang walaupun body kecil tapi ball control padu, dribbling padu. Dia banyak menguncangkan kacir pertahanan lawan dan beliau berjaya untuk memastikan yang gerakan-gerakan beliau hampir untuk menjaringkan gol. Tetapi sayanglah, macam saya cakap tadi, kelemahan paling ketara Malaysia adalah penyudah. Peluang dah banyak tetapi penyudah. Jadi benda tu yang perlu diperbaiki, execution, untuk memastikan yang mereka boleh sampai ke final dan menang pingat emas. Mereka perlu perbaiki daripada masalah execution. Dede Asri, Syahid Bashar, mereka masih lagi mempunyai kelemahan daripada segi finishing, terutamanya Dede Asri. Decision making, finishing, power, dia bagus daripada involve ataupun link up dengan baik, tetapi daripada segi penyudah, pemain-pemain Malaysia masih lagi kurang. Dan itu untuk pasukan Malaysia. Untuk yang lain yang boleh saya katakan, mereka perlu kuatkan lagi mental supaya mereka tidak trigger apabila pihak lawan cuba untuk cari pasal, untuk bergaduh. Dan semalam hampir jadi pergaduhan. Sepatutnya mereka boleh tenang, boleh mental kena jaga lagi dan sebagainya, supaya tidak terprovokasi dengan barisan ataupun dengan pihak lawan punya provoke lah. Sebab pihak lawan ni, mereka ni kita tahu mereka memang mengkotok dan sebagainya, tetapi kita kena faham lah, provokasi itu sengaja dicipta supaya pemain-pemain kita dikenakan tindakan. So avoid provocation, elakkan bertelingkah dan juga termakan dengan provokasi yang dilakukan, supaya pemain-pemain kita tidak kena kad merah ataupun membuatkan satu keputusan yang merugikan kepada pasukan. Jadi benda tu perlu diimprove lagi lah. Untuk pasukan Singapura, saya boleh puji satu benda, mereka punya player nombor 4 padu. Mereka punya player nombor 4 padu. Memang hidup bahagian kiri pasukan Singapura tu sebab player nombor 4 tu. Walaupun badan dia agak orang kata apa, tidaklah solid, tidaklah orang kata apa tough, tetapi dia punya gerakan, overlapping, defending memang padu. Saya suka player nombor 4 Singapura tu. Semoga maju jaya kepada dia. Dia bermain dengan baik. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.